Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bersambung dengan topik yang seterusnya iaitu topik 9.4 yang mana topik ini adalah topik yang terakhir dalam bab 9. Okey, kita tengok Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini telah ditandatangani oleh siapa? Oleh Raja-Raja Melayu dan juga wakil daripada Queen Elizabeth II iaitu Sir Donald yang ditandatangani di King's House Kuala Lumpur. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi ada beberapa intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama kita tengok pengamalan raja berperlembagaan dalam sistem demokrasi berparlimen. Okey, apa yang ada dalam perjanjian ini? Yang pertama, pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun. Merupakan satu keistimewaan. Hal ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Jadi kamu boleh tengoklah dalam buku teks, muka surat 224. Yang mana kita boleh tengok ada tertulis dalam perlembagaan yang kat bawah ni. Nah, okey. Yang kedua adalah isu berkenaan dengan kewarganegaraan. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka akan menjadi warga negara iaitu bermula 31 Ogos ke atas tahun 1957. Okey, pada tarikh ini ataupun selepas daripada tarikh ini maka akan secara automatiknya menjadi warga negara. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Pertama, melalui penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat. Dan yang ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. Perkara ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Ini juga ada dalam perlembagaan. Yang mana ada lagi, masih lagi ada dan kekal pada hari ini. Okey, kita tengok muka surat yang terakhir. Yang ketiga adalah isu berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Perjanjian Persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama, rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Ada dalam ni lah yang ditulis dalam perlembagaan. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan. Agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Itu adalah syaratnya. Dan ada juga tertulis di dalam perlembagaan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan kedudukan bahasa Melayu. Dalam Perjanjian Persekutuan ini, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Okey, jadi kita nampak dekat sini ada 5 intipati atau 5 isu yang penting yang telah dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu untuk menjaga kedudukan Raja-Raja Melayu kita, untuk menjaga kedudukan dan keistimewaan orang Melayu kita dan juga menjaga kepentingan agama Islam dan bahasa kita. Itu kita nampak. Sebab semua ni adalah untuk menjaga kepentingan kita orang Melayu sebagai
rakyat asal di tanah Melayu dan juga di samping itu menjaga kedudukan rakyat-rakyat lain ataupun agama lain. Masih lagi menjaga. Jadi apa isu yang ditekankan kat sini? Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan Raja-Raja Melayu. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan kewarganegaraan, yang mana kita tak mau syaratnya yang terlalu longgar. Siapa saja boleh jadi rakyat tanah Melayu, tak boleh macam tu. Dia mesti ada syarat-syarat tertentu. Okey, dan kepentingan kaum Melayu. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan agama Islam. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan bahasa Melayu. Okey, ini adalah 5 intipati penting dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita tengok kat sini ya. Tegasnya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu merupakan cerminan sikap permufakatan dan tolak ansur pelbagai pihak. Sebagai warga negara yang cinta akan negara, kita seharusnya menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kekal aman dan berdaulat. Okay, gandingan permufakatan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan pemimpin negara dalam usaha memperoleh kemerdekaan telah menampakkan hasil. Sekembalinya rombongan kemerdekaan ke tanah air, mereka diraikan di Padang Bandar Hilir Melaka bagi mengumumkan tarikh kemerdekaan negara. Sementara itu, bagi mewujudkan sebuah negara yang merdeka, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. Hasil permufakatan semua pihak, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani dan perjanjian ini menjadi asas kepada terbentuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Jadi, ini adalah tajuk yang terakhir sebelum kita merdeka, iaitu berkaitan dengan perlembagaan. Mana-mana saja negara yang nak merdeka, perlembagaan harus dibuat dulu. Untuk apa? Sebagai asas asas pembentukan negara. Itu adalah pentinglah adanya perlembagaan persekutuan ni. Jadi okey, habis untuk bab 9 kita. Kita dah belajar tentang 91 hingga 94, macam mana bermulanya cara mereka nak melantik ahli Suruhanjaya dan sebagainya, apa isu-isu yang dibangkitkan dalam perlembagaan dan akhirnya perlembagaan tadi ditandatangani. Jadi kita akan sambung dengan bab yang terakhir dalam kelas yang seterusnya, iaitu bab 10 adalah tentang tajuk tentang merdeka. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.